Perluasan kuasa Belanda di Indonesia tertumpu pada Pulau Jawa. Pertapakan awal Belanda di Mataram pada tahun 1760 diwakili oleh Syarikat Hindia Timur Belanda (VOC). Kekalahan Belanda dalam Perang Napoleon di Eropah pada tahun 1795 menyebabkan Belanda menyerahkan kawasan naungannya kepada British buat sementara waktu bagi mengelakkan jatuh kepada Perancis. British akan menyerahkan kembali kawasan tersebut kepada Belanda setelah tamatnya perang tersebut. Perjanjian ini dicatat dalam Perjanjian Surat-Surat Q antara Belanda dengan British pada tahun 1795. Justru, Sir Stamford Raffles telah menduduki Pulau Jawa, Palembang, Makassar dan kawasan lain di Kepulauan Indonesia. Setelah tamatnya Perang Napoleon, Raffles terpaksa menyerahkan Pulau Jawa kepada Belanda semula. Faktor utama perluasan kuasa Belanda di Indonesia pada abad ke-19 adalah dari aspek ekonomi. Keperluan untuk memperoleh barang dagangan seperti rempah ratus dan teh telah mendorong Belanda menjalankan dasar perluasan tanah jajahan di timur. Sebagai contoh, perkembangan revolusi industri di Eropah pada tahun 1800 terutama di Belanda menyebabkan keperluan terhadap bahan mentah yang banyak, murah dan berterusan bagi keperluan kilang mereka di Eropah. Perkembangan industri juga telah mewujudkan persaingan antara negara-negara Eropah yang lain. Seterusnya, faktor yang mendorong perluasan kuasa Belanda di Indonesia adalah dari aspek perkembangan teknologi perindustrian. Biji timah merupakan ekspor utama Indonesia terutama di Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Palembang. Permintaan tinggi terhadap biji timah di Eropah didorong oleh perkembangan industri megatin. Disebabkan pengeluaran biji timah di Eropah yang tidak dapat memenuhi permintaan, keadaan ini telah memaksa mereka beralih ke Asia Tenggara yang kaya dengan biji timah. Di samping itu, faktor perluasan kuasa Belanda di Indonesia pada abad ke-19 adalah dari aspek politik. Dasar perluasan kuasa dijalankan oleh kuasa-kuasa Barat untuk menjamin keselamatan nasional dan kekuatan ketenteraan bagi melindungi kepentingan tanah jajahan mereka. Sebagai contoh, Belanda memperluaskan kuasanya di Indonesia kerana bimbang pengaruh British di tanah Melayu akan mengancam kepentingannya. Antara cara perluasan kuasa Belanda di Indonesia ialah perluasan kuasa semasa Marshal Daendels di Pulau Jawa. Marshal Daendels telah ditugaskan untuk menyusun semula pentadbiran Belanda di Pulau Jawa, mengadakan pembaharuan serta mengukuhkan dasar pentadbiran yang berpusat di Betawi. Pulau Jawa dibahagikan kepada 5 bahagian dan 38 buah daerah dan pembesar tempatan dilantik sebagai wakil raja untuk dibayar gaji sebagai pegawai Belanda dan berpangkat tentera. Seterusnya, perluasan kuasa Belanda di Indonesia pada abad ke-19 adalah melalui campur tangan dalam hal ehwal tempatan dan perjanjian. Perkembangan kegiatan perlombongan arang batu di Banjarmasin dan timur Pulau Kutai menyebabkan berlakunya perang antara Belanda dan Sultan Banjarmasin antara tahun 1859 hingga 1863. Pemerintahan Bugis di Sulawesi juga sering berlaku huru-hara akibat perang menentang Boni pada tahun 1858 dan 1859 yang membawa kepada campur tangan Belanda. Pada tahun 1858, pemerintah Delhi, Serdang, Langkat dan Asahan telah membuat perjanjian dengan Belanda. Akhir sekali, cara perluasan kuasa Belanda di Indonesia pada abad ke-19 adalah melalui penaklukan. Pada tahun 1856, Belanda menakluk jajahan Lampung, jajahan Batak 1857 dan Bangkahulu 1868. Belanda menguasai Aceh melalui serangan yang dilancarkan pada tahun 1873 hingga 1899. Belanda berjaya menamatkan tentangan daripada pembesar tempatan dan menguasai Aceh sepenuhnya. Pada tahun 1894, Belanda telah menguasai Lombok. Kesimpulannya, faktor perluasan kuasa Belanda di Indonesia terdiri daripada faktor ekonomi, faktor perkembangan teknologi perindustrian dan faktor politik. Cara perluasan kuasa Belanda di Indonesia pula adalah melalui perluasan kuasa semasa Marshal Daendels di Pulau Jawa, melalui campur tangan dalam hal ehwal tempatan dan perjanjian, serta melalui penaklukan.